الصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Jadi bagi memulakan bacaan kitab Khulasah Manhajil Abidin ila Jannati Rabbil Alamin ini, sama-samalah kita membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. Kemudian kita niat untuk sedekahkan pahala bacaan Fatihah kita tersebut pada pengarang kitab ini, iaitu Abdullah bin Muhammad Saman. Tuan Guru Haji Abdullah bin Muhammad Saman. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإسلام ووعد لمن نهج منهجه القويم بجنات النعيم وأنذر من خالف منهجه بعذاب أليم وصلاته وسلامه الدائمان على خير الأنام سيدنا ومولانا محمد خير من أرسل للأنام وعلى آله وأصحابه الكرام. أما بعد. Ini adalah kata-kata aluan komentar bagi kitab Khulasah Manhajul Abidin ini, yang dibuat oleh Al-Haji Abdul Rashid Aizuddin Al-Misri. Dia membuat komentar pada kitab Khulasah Manhajul Abidin. Amma ba'd. Maka sesungguhnya telah saya menatapkan akan kitab Khulasah Manhajil Abidin ila Jannati Rabbil Alamin, atau taklif atau karangan saudara saya fillah, iaitu Al-Ustaz Al-Muhaqqiq Al-Wara' Al-Fadil Al-Haji Abdullah bin Muhammad Saman, guru besar Pondok Makuyah Dusun Nyor, yakni di Patani, Thailand. Dia tengok kitab ni nya, komentar ni tengok, Tuan Haji Abdul Rashid tengok kitab ni, kitab Khulasah Manhajul Abidin ni, daripada permulaan kitabnya hingga kepada akhirnya. Dia tatap, dia perhati, kalau kita kata analisa lah sebuah sedikit daripada mula kitab ni lagi sehingga ke akhirnya. Maka mendapati saya akan diri sebagai seorang sedang melawat-lawat akan satu kebun yang luas, yang penuh dengan tanaman yang berbuah, dengan buah-buahan yang amat indah, lagi mengandungi buahnya itu akan vitamin yang baik lagi mujarab. Jadi apabila dia menatap kitab ni, dia membaca kitab ni, seolah-olah semasa dia membaca kitab ni,
Seolah-olah dia rasa diri dia ni sedang melawat kebun yang luas. Bukan setakat luas. Ada nak pula tanaman buah-buahan. Ada tengah tanaman buah-buahan yang sangat indah kata dia. Lepas tu pula buah-buahan tu pula yang mengandungi vitamin, yang mujarab, yang dengan dia dapat menyembuhkan penyakit-penyakit yang membawa kepada celaka dan rugi seseorang di dunia ini dan akhirat kelak. Tu dia. Bila dia baca kitab ni, seolah-olah dia masuk dalam kebun, yang mana dalam kebun tersebut ada pula pokok-pokok buah-buahan yang mempunyai segala vitamin, segala mineral yang boleh menjadi ubat untuk mengubati penyakit-penyakit yang boleh membawa bala bencana ataupun kecelakaan dan kerugian di dunia dan di akhirat bagi seseorang. Itu dia. Itu suatu percakapan tasbih atau perumpamaan. Jadi Tuan Haji Abdul Rashid yang yang komen berkenaan dengan kitab ni, apabila dia baca kitab ni, itulah keadaannya. Dia mengumpamakan, mengibaratkan kitab ini seolah-olah sebuah taman. Satu taman yang ada pelbagai-bagai buah-buahan, yang mana buah-buahan itu mengandungi zat-zat ataupun vitamin-vitamin, mineral-mineral yang dapat mengubat penyakit-penyakit yang boleh menjadikan seseorang itu celaka di dunia dan juga celaka di akhirat, rugi di dunia dan rugi di akhirat. Dan yang dengan dia, dengan buah-buah itu juga dapat boleh menguatkan hati orang yang sejahtera daripada penyakit-penyakit yang tersebut. Bukan setakat dia tu dapat menyembuhkan penyakit-penyakit tu, dia juga dapat menguatkan hati orang yang orang kata yang membaca kitab ini. Menguatkan hati seseorang itu, maknanya menambah antibody seseorang itu daripada penyakit-penyakit saat inilah. Itu penyakit-penyakit yang boleh membawa kepada kecelakaan dan kerugian seseorang di dunia dan di akhirat. Ada antibody kuat bila baca, bila fahami, bila hayati kitab ini. Maka barang siapa makan akan buah-buah ini hingga jadi daging darahnya. Siapa-siapa hak makan buah-buah hak dalam kebun tu. Maknanya orang kata intipati kitab inilah. Intipati kitab ini ni, siapa-siapa hak dapat fahami, kemudian dapat hayatinya, sehingga menjadi daging darah. Sehingga menjadi daging darah, ketika kata bukan setakat dia fahami, bukan setakat reti, dia hayati pula, dia amalkan, dia praktikkan dalam kehidupan dia. Orang lagu tu nescaya lepaslah ia daripada huru-hara dua negeri. Haru-hara, tu bahasa Melayu Patani. Mana huru-hara dua negeri. Mana dua negeri? Dunia dan akhirat. Tu dia. Orang ni, apabila dia makan buah-buah tersebut, dia kata dia menghayati, dia memahami, menghayati isi kandungan kitab Khulasah Manhajul Abidin ini, sehinggalah menjadi daging darah. Dihayati sungguh-sungguh. Tu dia. Yakni, maka orang tersebut terlepas daripada huru-hara dua negeri, yakni dunia dan akhirat. Yang menjadi daging darah, sebati dengan diri dia. Sebati dengan diri dia. Itu dia.
Maka bila gitu, beruntunglah ia dengan sebab hasil ia dapat, ia akan kelepasan, akan terlepas daripada kecelakaan dunia, dan hasil ia, seseorang itu akan kelepasan, terlepas dengan kelebihannya Ta'ala, dengan kurniaannya Ta'ala dan kemurahannya Allah Ta'ala daripada azab akhirat. Apanya? Apabila dia memakan ataupun dia memahami, menghayati kandungan kitab ini, dia akan terlepaslah daripada kecelakaan dunia, yakni daripada orang kata sifat kecelaan di dunia ni, perangai-perangai yang tidak baik seperti sangka jahat kepada orang, dengki kepada orang di dunia, sakit hati dengan orang lain di dunia ini, itu semua itu kecelakaan di dunia, yang mana kalau kita dengki, dia akan membawa kepada dendam, dia boleh membawa kepada pembunuhan, merosakkan harta orang lain. Itu penyakit-penyakit, kecelakaan-kecelakaan yang disebabkan oleh kerana kita tidak ada pengamalan ilmu tasawuf dalam kehidupan. Begitulah tamak boleh menyebabkan kita mengambil hak orang lain tanpa izin ataupun merosak harta benda orang lain. Itu kecelakaan di dunia. Kemudian apabila kita dapat mengubati penyakit-penyakit yang disebut sana juga, kita akan dapat jugalah kelepasan di akhirat, yakni kelebihan di akhirat dengan kemurahan daripada Allah Ta'ala, dengan rahmat daripada Allah Ta'ala, iaitu di akhirat kelak. Maka dengan ini saya berkata dengan ikhlas hati dan semata-mata kerana Allah Ta'ala, bahawa adalah kandungan kitab ini sangatlah berguna. Itu dia. Dan memberi faedah kepada saudara-saudara muslimin sekalian. Itu dia. Nak tahu setara mana? InsyaAllah pahadan ni. Dan sayugialah, sebaiknya lah, semoleknya lah, bahawa memiliki akan kitab ini oleh tiap-tiap orang yang akan kembali kepada Tuhannya Rabbul Alamin. Jadi kitab Khulasah Manhajul Abidin ini merupakan satu kitab ringkasan daripada kitab Manhajul Abidin karangan Syekhul Islam Al-Imamul Ghazali rahimahullah. Itu dia kitabnya Manhajul Abidin. Kemudian pengarang kita ni itu Syekh Haji Abdullah bin Muhammad Saman ini membuat satu ringkasan. Dan dalam kitab ringkasan dia yang asalnya ada dalam milik saya, alhamdulillah lah. Tetapi susah untuk mencari di pasaran semasa. Mungkin di sebelah Thailand, di Patani masih ada lagi lah. Jadi sesiapa yang berminat untuk dapatkan kitab tersebut, bolehlah hubungi sahabat-sahabat kita yang belajar ataupun yang tinggal di selatan Thailand, yang biasa mendalami pengajian-pengajian kitab di pondok, insya-Allah akan adalah kitab Khulasah Manhajul Abidin ini. Di Semenanjung Tanah Melayu tu, walaupun di Kelantan, mungkin di Pulau Pinang, walaupun ada kedai-kedai kitab, namun susah sikit untuk dapatkan kitab asal Khulasah Manhajul Abidin. Yang saya baca ini merupakan kitab yang saya tulis semula daripada kitab asal tersebut, kerana keadaan kitab tersebut sudah uzur. Dan saya tulis ini bukan untuk jual beli, kerana saya tak dapat izin daripada pengarang asal kitab atau pewarisnya untuk ditulis kemudian dijual. Kalau saya jual, maka merupakan satu kesalahan lah. Cuma saya tulis balik dalam tulisan Rumi ini sebagai rujukan saya, sampai saya taklid sikit dengan keterangan-keterangan ataupun huraian-huraian. Dan ini untuk tidak jual beli, kerana saya sendiri tidak dapat keizinan daripada pengarang ataupun waris
mengatap ini. Okey. Dah. Sayugialah bahawa miliki akan kitab ini oleh tiap-tiap orang yang akan kembali kepada Tuhannya Rabbul Alamin. Sepatutnya lah kita miliki kitab ini. Maksudnya miliki ini bukan setakat kita miliki, kemudian kita baca dan kita hayati. Dan kitab ini sangatlah sesuai, sung patut dengan masa ini, masa kita lah ni lah. Kerana pada masa ini banyaklah daripada hamba-hamba Allah yang lalai dan lupa akan dirinya. InsyaAllah, lupa ke diri, dia panggil. Dia tak ingat diri dia tu siapa. Diri dia tu hamba Allah. Diri dia tu khalifah Allah, dia tak ingat situ. Dan dianya, masa di alam arwah dulu pernah berjanji dengan Allah Ta'ala tu dah. Dia tak ingat situ, dia lupa. Jadi nak ingat kelik, belajarlah kitab-kitab ni. Lupa diri dah, hamba-hamba Allah yang lalai dan lupa akan dirinya. Lagu mana gambaran lupa tu? Dengan bahawa mereka itu akan kembali kepada Tuhan mereka itu. Dia lupa situ. Dia tak ingat situ. Dia lalai situ. Yang ni lalainya mereka ini, bahawanya mereka ni akan kembali kepada Tuhan mereka. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dah. Dan lupa akan bahawasanya akan dihisap. Dia lupa juga. Tu tak teringat. Dan dikira akan amalan dan gerak-geri, yakni aktiviti mereka itu, sehingganya lupa dia tu. Setara mana nah lupa. Dah. Sehingga setengah daripada hamba Allah tidak tahu perbezaan di antara dunia yang fana dan akhirat yang kekal selama-lamanya. Setara tu nah. Dia tak tahu dah. Dia tukar habis dah antara dunia ini yang fana, yang binasa, dan akhirat yang kekal selama-lamanya. Ramai masyarakat hari ini. Penting sangat dunia. Contoh yang paling besar dalam bab harta. Amat jarang. Masih jarang lagi di kalangan kita. Orang kata sayang untuk menafkahkan, membelanjakan harta ke jalan Allah. Ada di antaranya nafkah-nafkah wajib tidak tunaikan. Ada juga untuk sedekah-sedekah, untuk bantu-bantu orang lain. Dia sayang. Sedangkan harta itu akan binasa. Hak kekalnya adalah pahala yang akan dibawa berjumpa Allah Ta'ala. Itu sahaja. Bahkan tidak kena mereka itu yang mana dikatakan dunia, yang mana dikatakan akhirat. Tak nak beza dah. Sebab dalam amal ibadat kita ini, walaupun ada juga amal ibadat yang rupa dunia, tapi dia boleh menjadi akhirat. Dah. Ada juga ibadat rupa akhirat, tiba-tiba jadi dunia. Ibadat dunia, tapi jadi akhirat. Buat baik orang, tolong orang. Itu dia. Ibadat akhirat, sembahyang, tapi penuh dengan ujub, dengan riak, dengan sum'ah. Maka dia boleh setakat dunia sahaja. Allahu Akbar. Sebab itulah banyak hamba-hamba Allah yang menghadapi mereka itu kepada fasad. Hamba-hamba Allah tu beradab kepada kebinasaan dan dalal, yakni kesesatan dan bid'ah. Rekahan yang luar daripada syariat agama mereka itu. Inilah sebab berlaku. Banyak sangat dunia hari ini. Allahu Akbar. Dengan transgendernya, dengan mempertikaikan hukum-hukum Islamnya, dengan mempertikaikan apa sahaja perkara-perkara agamanya. Masyarakat kita hari ini sampai ke tahap itu dah. Itu dia. Banyak sangat kerosakan, banyak sangat kesesatan, banyak sangat bid'ah dalam masyarakat kita. Setengah daripada bid'ah, atau boleh juga dikatakan benda yang tidak tepat, tidak menempati agama, ialah kita belajar ilmu fardu kifayah
sebelum daripada kita belajar ilmu fardu ain. Ilmu agama, tapi kita dahulukan belajar ilmu fardu kifayah dulu daripada kita belajar ilmu fardu ain. Itu pun suatu perkara yang tidak baiklah dalam agama kita. Itu dia. Dan mudah-mudahan harapannya, doanya, saya berharap daripada Allah Subhanahu wa taala bahawa menjadi ia Allah tu akan kitab ini akan penyuluh. Diminta supaya Allah Taala jadi kitab ni sebagai penyuluh, sebagai lampu yang menerangkan hati hamba-hambanya. Diserupakan dengan kitab ni diserupakan dengan lampu. Lampu dia menyuluh jalan untuk memudahkan kita melalui satu-satu jalan. Hati kitab ini menyuluh hati supaya kita dapat sentiasa hidup, dapat menjalani kehidupan berlandaskan syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan dia memberi taufik, dengan sebab dia inilah memberi taufik oleh Allah Taala dengan keborohan. Boroh sebenarnya nak terjemuh boroh bagi Allah Taala ni tidak berapa sesuai lah. Yakni yang banyak memberi nikmat. Itu dia yang sesuai. Itu maksud boroh sininya, itu yang banyak memberi nikmat. Dan kemurahan Allah Ta'ala akan sekalian hambanya yang jauh mereka itu daripada jalannya yang sebenar. Amin ya Rabbal Alamin. Walaupun keadaan hamba hari ni hidup ramai, hidup dalam kesesatan, kata hidup dalam kegelapan, tapi tuan kita ni juga berdoa lah supaya Allah Ta'ala ke hati orang-orang yang belajar kitab ini supaya mendapat taufik dan mendapat nikmat dan kemurahan daripada Allah Ta'ala. Itulah harapan tuan kita ni. Saya harap daripada Allah Ta'ala bahawa menjadikan banyak daripada hambanya akan seumpama muallif kitab ini. Itulah juga lah. Dia doa supaya kita ramai-ramai ni jadi serupa pengarang kitab ni, yakni pengarang kitab Khulasah Manhajil Abidin. Adamahullahu ala fadlihi wa karamihi wa mannihi wa jazahullahu an muallifihi hadha khairal jazaa wa afdaluhu amin ya rabbal alamin. Walhamdulillahi ala kulli hal. Wa sallallahu ala nabiyhi wa habibihi wa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Katabahul fakir, telah menulisnya oleh al-fakir ila afwi rabbih, kepada kemaafan Tuhannya, wa maghfiratih, dan keampunan Tuhannya, Al-Haji Abdul Rashid Izzuddin Al-Misri. Katabahu fi masa Yaum al-Jum'atil al-Muwafiq. Ini tulis kitab ni pada petang hari Jumaat bersamaan 19 Muharram 1382 Hijriah. Dia bukan tulis dah. Insya-Allah. Dia tulis komentar dia ni, komen dia ni, Tuan Haji Abdul Rashid tulis komen dia ni pada kitab ini pada petang hari Jumaat bersamaan 19 Muharram 1382. Ini baru orang kata bacaan komentar bagi kitab ini, iaitu Haji Abdul Rashid Izzuddin Al-Misri. Dia buat komen bagi kitab ni. Jadi kita masuk pada matan kitab. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu a'lam wa ilaihil marji'u wal ma'ab. InsyaAllah.